Weh, siapa kata title race dah over? VAR buat hal lagi. Lukaku berlakon power Jota langgar orang tu penalti ke? Satu lagi, fans Man United masih bengang dengan Rashford ke? EPL recap, let's go! Man United 1, West Ham 0. Jap. Pengkritik Rashford mana korang? Aku dah cakap dah, bagi dia masa. Ramai DM aku hari tu kata nak jual lah, so Newcastle ambil lah bagai. Cepat benar korang putus asa Demand weh korang. Lalas dia juga penyelamat korang kan. Tapi geng, kalau korang tahu apa itu maksud Fergie time dulu-dulu lah kan, macam ni lah dia. Main control game, tak ada banyak chances, last korang menang, last minute macam ni. Berlaku dengan kerap sangat dulu. Lepas kira macam 80 minit permainan untuk mencuri 3 mata penuh. Bayangkan 90 minit permainan cuma satu je shot on target Man United. Walaupun korang banyak gila shots on total, kena kredit juga Rangnick kerana 3 perubahan pemain gantian itulah yang link up play untuk score. Cavani, Martial, Rashford. Tapi semuanya bermula dengan siapa? Cristiano Ronaldo. Greenwood macam biasa bolot, dapat bola je, kalau pass pun hampir. Tapi aku tengok banyak dia try ke laut. Declan Rice dalam game ni menunjukkan pada aku terang-terang apa yang Man United perlukan di bahagian tengah. Berapa kali dia break up play, menang perebutan bola. Cerita bab gol dengan VAR, pendapat akulah kan. Suka tak suka kena akui, Cavani dalam kedudukan offside, tapi celah tangan je. Kalau last season, bulu tangan Sadio Mane tu kira offside, gol tak kira. Yang ini satu lengan Cavani offside. Ya, tangan tak main bola. Main bola pakai kaki, yes, aku setuju. Sepatutnya memang tak offside pun. Dan itulah sebab aku nampak perbezaan peraturan musim baru ni diubah sedikit nak bagi benefit dekat attacker. Dan secara tak langsung ni gol tersebut dikekalkan lah. Dan Cavani dalam kedudukan yang dikira onside. So biarlah orang nak cakap apa bab nasib baik ke Manchester United ke, 3 mata tetap 3 mata. Aku rasa fan Man United ada banyak sebab untuk optimis. Sebab dari aspek game secara keseluruhan korang kontrol dari awal lagi. Dan gol tersebut pun nampak movement dan persefahaman beberapa pemain. Bermula dengan Ronaldo, kemudiannya Martial dengan pas kepada Cavani, cutback, dan akhirnya disudahkan oleh Rashford dekat far post. Martial dengan cerita dah sampai dah airport dekat Sevilla tu. Patutlah dia nampak main beria bila masuk, kira nak tunjuk tim baru dia level sebenar lah kot kan. Entahlah, jangan kau 2-3 game lepas tu kau menghilang, tak nak duduk bench bagai dekat sana dengan cerita kau sembang kencang dengan Monchi tu. Satu lagi positif aku nampak, Harry Maguire main elok tak bagi chance langsung dekat bekas teammate dia Jarrod Bowen dulu dekat Hull City. Tapi bab final pass dengan end product, aku rasa still ada sesuatu yang perlu diperbaiki lah kalau korang nak layak top 4. Sebab ketara masalah peribadi antara Greenwood dengan Ronaldo ni belum settle lagi luar padang. Cuma sekali je lah, aku tengok Man United memaksa Areola buat save sepanjang game. Agak berisaukan lah. Itu pun try daripada Fred kan. Satu insiden bagi aku yang ternyata adalah penalti masa Ronaldo dipeluk dan digomol dan dirogol oleh Kurt Zouma. Serius lah, itu tak penalti ke? Serius lah, itu bukan penalti. Tapi Jota langgar keeper Guyata tu boleh jadi penalti. Buang je lah VAR tu kalau ref tak hati guna kan. Ronaldo dekat depan marker dia kot. Kalau tak kerana Zouma tolak dan tarik dia, confirm Ronaldo orang pertama dapat bola dalam kawasan penalti tu. Clear penalti. Tak ada alasan. Kalau fan Arsenal nak komplain selalu ref ke VAR konspirasi terhadap diorang je, diorang kena tengok insiden Ronaldo ni dan banyak lagi insiden game-game lain. Macam Saint-Maximin kena cantas kaki, tak dapat apa pun untuk Newcastle lawan Leeds tu. Crystal Palace pun tak adalah VAR buat hal bagi penalti free dekat Liverpool yang tak sepatutnya. De Gea dalam game ni akhirnya dapat jugalah berehat sikit. Cuma sekali dua je aku tengok dia terpaksa save kan. Rashford sekarang dah skor 4 kali dalam minit ke-90 ke atas sejak tahun 2016. 2 kali ganda lagi banyak dari mana-mana pemain Man United dalam sejarah mereka. Musim ni je Rashford dah skor 4 biji dari bench. Lagi banyak dari mana-mana pemain EPL lain. Paling hampir pun Smith Rowe tak silap aku 3 gol. Korang nak apa lagi daripada dia? Dah lah dia sekadar main gantian je. So tolonglah fan Man United bersyukur dengan apa yang kau ada. Terutamanya budak yang DM aku tu. Kau tahu kau siapa kan? Kesimpulannya, dari aspek pemain yang menyelah, aku nampak Maguire jadi warden lah barisan pertahanan tu awal-awal. Dia kasih warning tackle dekat Bowen Antonio. Ronaldo pemain elok bagi aku, nampak komitmen dia nak link up play. Ada satu diving header tu dia terlepas tapi nampak inisiatif tu lah kan. Dan jangan lupa, gerakan bahaya untuk Man United score gol kemenangan tu siapa yang start? Ronaldo yang start. Cuma sayang, ada budak kecil seorang ni tak sedar diri. Greenwood, asyik-asyik bolot nak shoot je kerja sepanjang game kan. On target tak apa, ini semua ke laut. Memang patut pun kau kena sub kali ni. Dalot aku tengok lagi kerap masuk box, crossing dari belah kanan tu nampak lagi positif. Semakin yakin dia, semakin yakin Secara defensif pun banyak kali dia buat interception. Alex Telles antara individu yang paling banyak dapat bola dekat belah kiri. Delivery dia steady macam biasa. Aset penting lah buat Man United. Suka tak suka guys, Rangnick dah kutip 17 poin dari 24 yang ditawarkan, siap clean sheet lagi.
Man United kini dalam kedudukan top 4, tapi Arsenal dan Spurs ada banyak game in hand kan. Tapi kalau tanya siapa pun, kau nak point ke kau nak game in hand? Majority akan kata point. Kali ni aku nampak bagaimana Man United counter pressing, transition dari bertahan ke serangan, pressing dekat final third, bukan sekadar 30 minit, 60 minit, 90 minit. Cuma sekarang kena tingkatkan possession lah kalau nak cabar tim macam Chelsea, Liverpool, Man City. David Moyes pula masih belum rasa menang dekat Old Trafford ni. Kesian, 15 kali dia try, seri 4 kali, kalah 11 kali. Tak apa bro, try again. Arsenal kosong, Burnley kosong. Game ni aku tengok Arteta banyak komplain je sebab Nick Pope kan banyak buang masa. Apa kau expect bro? Diorang tangga tercorot kot, relegation zone. Mestilah diorang ada macam-macam tipu helah nak try dapatkan point. Transfer window nak tutup dah lagi berapa hari. So aku tengok Arteta pun banyak lepaskan player je macam Maitland-Niles, Kolasinac, tapi masih lagi teka-teki. Player mana nak masuk? Vlahovic dah gone pergi Juve. Isak dengan Calvert-Lewin ada desas-desus. Cuma ada seorang je wonder kid dari West Brom masuk kan, Lino da Cruz Souza kan, tak silap aku. Selaras lah dengan perancangan Arteta bawa pemain muda, tapi squad depth tu masih lagi penting. Dan nampak sukar untuk menampung bila ada injury ke COVID. Itulah yang aku nampak problem Arsenal. Tomiyasu injured balik, betis dia lepas game Liverpool Carabao, memaksa Ben White jadi makeshift right back. Walaupun aku faham dia dah biasa buat benda tu kat Brighton dulu kan. Itu bukan squad depth sebenar kan, itu makeshift. Tengok Gerrard dekat Villa macam mana dia recall balik player loan nak cover Matty Cash. Walaupun Matty Cash still boleh main. Luka Dean dan Matt Target, dua option berbeza belah kiri. Ini antara kekurangan cukup ketara dalam perancangan Arteta bagi aku lah. Dia nak bina future dengan pemain muda, trust the process apa semua, tapi kadang-kadang dia tak ambil kira faktor kebarangkalian atau situasi yang tak dijangka dalam squad dia kan. Tapi tak apa lah, pas ni aku dengar dah on the way pergi Dubai nak training apa semua, cuaca best, so maybe dapat kembalikan keyakinan player-player Arsenal. Bukan apa, aku perhati player Arsenal nampak penat. Body language tu dalam game Burnley nampak ketara weh. Momentum hujung tahun 2021 lenyap begitu saja bila start 2022. FA Cup gone, Carabao gone. Tinggal EPL je antara faktor susah nak tarik player macam Vlahovic dulu kan. Aku dengar Vlahovic tu cerita ni nak tunggu Man City offer sebab Man City guarantee Man UCL, Arsenal tak guarantee kan. Sebagai konteks, last 4 game Arsenal skor sekali je. Lepas tu dengan isu kena sound lagi daripada Conte sebab tunda game cuma satu kes COVID. First time dalam sejarah geng, EPL team tunda game sebab player injured. Lepas tu ada lagi isu betting berkait dengan pemain Arsenal yang kena kad kuning. Ini bukan salah Arsenal lah, tapi diorang tengah siasat sekarang. Kita tak tahu kan sejauh mana dia punya kaitan dia. Itu sebab break 2 minggu ni aku rasa sangat penting untuk Arsenal, untuk barisan kejuratihan semualah. Tak dinafikan lah, game ni kau-kau low block dari Burnley, terutamanya second half tu. Diorang pun kesian weh. Newcastle cilok Chris Wood, Maxwell Cornet dekat AFCON. Itu je diorang ada, dah kena rampas. So aku faham kenapa diorang main macam tu. Tarkowski dengan Ben Mee memang stand out lah bab bertahan ni. Aku harap Newcastle belilah salah satu ni pun aku dah happy kan. Burnley ada beberapa chances awal dengan hujung game, tapi hakikatnya diorang banyak spend masa tengok Arsenal main bola. Gameplay Arsenal nampak penat sikit, sampai Arteta pun nampak so speed up kan. Fans Arsenal dekat stadium pun tak senang duduk. Cuma aku nampak Odegaard, Lacazette yang nampak ada inisiatif untuk ada urgency dalam serangan. Laka drop deep beberapa kali bantu serangan. Dan chances pun datang daripada diorang berdua ni, Lacazette dengan Odegaard. Tapi kebanyakan diselamatkan oleh Pope yang memang cemerlang waktu tu. Tierney dengan Saka semua rembat off target hujung first half tu. Tapi aku kesian kat fans Arsenal yang merasakan ada konspirasi ref ke VAR terhadap mereka sebab banyak sangat keputusan mencurigakan. Macam contoh Ashley Westwood hentak boot dekat kaki Tierney. Serius lah, tak dekat merah weh, kuning je. Buta ke? Ada lagi Westwood siku Gabriel pula. Dua insiden ni bagi aku senang-senang boleh kena 2 kad merah weh dekat mamat yang sama. Lepas tu kau compare pula kad merah Jimenez dapat dulu lawan City, sekadar sepak bola je. Lepas tu Dennis baru-baru ni lawan Norwich. Apa kejadah weh, mana tak bengang fans Arsenal. Aku dah tak tahu nilai kad merah dengan kad kuning tu apa dalam EPL kan. Arsenal turun second half, niat untuk tingkatkan tempo dan peluang keemasan jatuh pada Lacazette. Gol terbuka weh, macam mana kau boleh miss sayang. Patut minimum on target, aku rasa dah gol lah. Last moment jatuh pada Dwight McNeil. Kalau tenang sikit, siap-siap Burnley dah curi 3 mata weh. Dan mungkin kontroversi VAR tu akan jadi isu lebih besar sekarang. Kesimpulannya, Arsenal mendominasi permainan tapi tak ada end product. 20 shots, 76% possession, tapi Burnley defend macam main cup final. Macam Man United jugalah, banyak pegang bola tapi tak ada clear chances nak score kecuali cutback Smith Rowe yang Lacazette miss tu. 5 game tak ada kemenangan untuk Arsenal sejak tahun 2022 ni. Badi ke apa tahun 2022, tak ada Xhaka, tak ada Partey. Nampak macam terasa kehilangan diorang dalam game compact macam ni. Ramsdale distribution dia elok tapi terkadang dia macam terlalu slow atau perlahan dalam game. Ada mistake sekali dua juga, tapi selain itu aku rasa dia tak banyak dicabar langsung lah kan. Game ni
Aku rasa susah sebenarnya untuk keeper macam dia. Bila kau berehat je memanjang, tiba-tiba kau kena alert, kau kena fokus dalam situasi serangan balas. Burnley bernasib baik lah. Westwood tu bagi aku patut dah kena 2 kad merah, paling kurang 1 lah kan. Bukan sekadar 1 kad kuning semata-mata kan. Fan Arsenal akan kata kalau dah kena kad merah tu silap game berubah, dan aku kena setuju lah, tak ada luck. Tapi kena akui, bench Arsenal agak merisaukan. Nama-nama yang kau jarang dengar, nak sebut nama susah weh. Player-player korang kat bench ni 5 player academy yang belum lagi ada penampilan senior. Ujung game fans Arsenal dah start boo balik. Game ni menunjukkan kepada aku betapa pentingnya Arsenal cari striker baru sebelum tutup jendela perpindahan Januari ni. Obah dah kira gone, Laka dah makin tua, Nketiah bukan jawapan lagi pun dia nak belah kan. Silap-silap kau kena beli 2 striker weh. Berbahaya ni. Crystal Palace 1, Liverpool 3. Siapa kata title race dah over? Aku dah cakap terlalu awal bulan Januari. Banyak sangat lagi game, tinggal belas-belas game lagi. City seri, Liverpool menang, dan ada game in hand lagi. Kalau menang tinggal 6 poin je beza dua-dua tim ni. Tapi fans Liverpool, aku minta maaf lah nak cakap, kali ni korang sangat-sangat bernasib baik. Palace dah cekik korang kau-kau second half tu. Banyak gila chances nak score, dan akhirnya VAR buat hal lagi, bagi 3 mata percuma dekat Liverpool. First half terutamanya 35 minit pertama nampak memang Liverpool pegang lah tanpa henti, non-stop dalam kawasan Palace. Tapi selepas itu Palace hidup dan mencabar high defensive line Liverpool tu dengan counter pressing, dengan kepantasan corak permainan setiap individu daripada Crystal Palace tu. Tak bagi ruang Liverpool bernafas dalam game ni. Trend dengan Robo bab serangan first class, tapi bila diserang nampak kekurangan memberi ruang kepada serangan Palace. Berkali-kali mencabar Alisson dari sebelah kiri dan juga kanan. Palace boleh pergi jauh dengan pemain-pemain yang atletik, pantas seperti Michael Olise, Conor Gallagher, Odsonne-Edouard dan Mateta, dan ramai lagi lah kan. Kali ni turn Robo pula, yang mungkin dah penat tengok nama trend je memanjang kat surat khabar, media sosial. Asyik-asyik kecoh pasal rekod assist trend musim ni kan. First goal Liverpool menerusi sepakan penjuru. Van Dijk tak dikawal, menanduk masuk gol pertama Liverpool hasil daripada delivery Robo. Gol kedua Liverpool muncul selepas Robo deliver bola dari sebelah kiri. Tyreek Mitchell pula tengah usah bontot Firmino. Tak sedar Chamberlain dekat belakang. Tapi maai, first touch Chamberlain kontrol bola sebelum try menewaskan Guaita. Ini pun isu juga sebab Firmino dalam kedudukan offside sebenarnya dan memaksa Mitchell tu marking dia. So Chamberlain kira bebas kat belakang. So ini patut dikira sebagai interfering with play, dan sepatutnya offside, gol batal. Tapi nak buat macam mana kan? Memang ref nak bagi Liverpool lah game ni kan. So telan je lah Palace. Selesa Liverpool waktu tu. Aku fikir ni mungkin time game management ataupun kurangkan damage je untuk Palace waktu tu. Hendo macam biasa, dia memang suka duduk belah kanan tu buat delivery, impact besar juga. Jota dengan permainan bertenaga tanpa henti. Ini semua dalam 35 minit pertama je sebelum segala-galanya berubah. Hujung first half tu dah nampak tanda-tanda kebangkitan Palace dengan kecuaian Liverpool. Mungkin overconfident waktu tu dah leading 2 biji kan. Matip cuai, Olise memaksa Alisson save pakai kaki. Lepas tu Firmino hilang kawalan bola, dihukum Olise dengan hantaran kepada Mateta yang memaksa Matip keluarkan daripada kawasan bahaya. Momentum tu diteruskan lagi second half. Olise menari-nari depan Robo, cross tapi Gallagher pula miss. Pendek cerita, banyaklah chances Palace cipta dalam game ni. Gol pertama Palace datang dari kesilapan banyak-banyak orang. Van Dijk, yes, Van Dijk yang membenarkan Edouard dan Mateta lepas. Benda yang aku jarang nampak atau maybe tak pernah tengok lagi musim ni. Senang sangat gol Palace tu. Lepas tu aku boleh cakap lah, Liverpool banyak spend masa bertahan dan menyaksikan kecekapan Alisson ya. Sebelum insiden kontroversi hujung game, menyaksikan Jota dapat bola one on one dengan Guaita, tapi member dah hilang kawalan bola. Dia tolak ke depan sebelum dia sendiri langgar Guaita. Kau tengoklah replay berkali-kali, macam mana pun kau akan nampak benda yang sama. Guaita dah try elak sebaik mungkin dan dia maintain position dia kan. Aku nampak Jota yang melanggar Guaita tu. Aku takkan faham macam mana ref Kevin Friend boleh kasih penalti, lagi-lagi lepas kau dah tengok balik monitor. Dia friend Liverpool ke? Fabinho apa lagi dapat peluang macam tu? Tenang lah menewaskan Guaita untuk mengembalikan kelebihan 2 gol dan beranapkan impian Palace. Aku kesian Vieira, beberapa kali dah musim ni dia protes sebab VAR ni kat Tepi Padang memang langsung tak diendahkan fourth official. Sekali lagi ref spoil game lah, kena akui. Aku nampak game ni tunggu masa je Palace nak score sebenarnya gol penyamaan sebelum insiden tu berlaku. Apa pun, benda dah jadi. So tahniah Liverpool, menang tak menang, dan at least title race dah open balik. Alisson man of the match lah, simple bagi aku. Kalau bukan dia, mungkin skor dah 3 sama ataupun 4 sama. Klopp kata lepas game dia tak tengok insiden penalti tu, yang bagi aku sangat naif lah. Dan dia rasa memang penalti pun kalau ref dah bagi. Wow, serius lah Klopp. Sekali-sekala aku nak tengok juga kejujuran dari seorang pengurus pasukan top 4. Sebab aku tengok mangsa keadaan selalunya tim-tim bawahan dalam situasi macam ni. Apa pun Michael Olise ni aku rasa boleh beli ni musim depan. Impact dia besar gila dalam game ni. Kalau bukan sebab Alisson banyak save, walaupun Palace kalah, aku akan kata Olise man of the match. Walaupun Robo assist 2 kali. Aku dah mula nampak dah kenapa orang kata Van Dijk bukan Van Dijk yang sama lepas kembali dari kecederaan ACL dia. Mistake macam ni takkan berlaku kalau zaman Van Dijk sebelum ACL. Chelsea 2, Spurs 0. Benda pertama aku nak cakap yang paling ketara dalam game ni adalah reaksi Lukaku.
balik-balik macam gini. Thumbs up je memanjang. Tapi finishing kau hampir bro. Orang dah cross bola lawa dekat kau, kau miss. Lepas tu bola follow up yang kau minta lagi sekali, kau tak dapat, kau nak salahkan orang lain. Kalau tak thumbs up macam gini, mesti tangan dia menunjuk kat depan macam ni. Bagi bola kat aku, bagi bola kat aku. Seolah-olah orang tak nak pass dekat dia. Punca dia tak dapat skor. Serius Lukaku. Serupa kau campak warna dekat atas tu, at least work rate dia tinggi dan Chelsea fans mungkin lebih menghargai contribution dia dalam game. 4 kali Spurs lawan Chelsea musim ni semua kalah, tak ada gol. Kalah dengan cara memalukan sebab tak ada threat langsung nak score atau create chances. Cuma gol Kane batal tu je lah threat paling besar Spurs, dan maybe hujung game ada tandukan daripada Kane. Aku berani cakap lah, Spurs jauh sangat daripada level Chelsea atau top 3 sekarang. Kalau kau tengok secara jujur lah kan, first 11 Spurs tu, siapa je selain maybe Harry Kane atau Son yang injured tu boleh masuk squad Chelsea. Squad tau, bukan first 11 semata-mata. Aku nampak Conte macam sengaja dia turunkan player backup sebagai statement kepada Daniel Levy betapa hampirnya squad depth Spurs berbanding tim lain dalam top 4 ke top 6. Spurs pun masih belum belanja kan dalam Januari transfer window yang nak tutup dah tak lama lagi ni kan. Reguilon bench, Emerson Royal bench, Lucas Moura bench, Son injured lagi. Gila weh, macam mana kau nak main lawan Chelsea pula tu? Sessegnon bagi aku bukan level Reguilon. Doherty maybe ada harapan tapi still bukan pada level elite. Dia dah lama injured apa semua kan. Dyer kembali membantu tetapi hakikatnya kualiti dalam tim Chelsea tu ternyata menyelah. Tuchel pun macam-macam isu, kehilangan Chilwell, James dah start training tapi belum ready kan. Christensen still injured, Alonso sekadar bench sebab Tuchel main back 4 kali ni. Malang Sarr main belah kiri hari tu steady juga ketika lawan Brighton. Alonso goyang sikit buat bertahan, kita semua tahu. So nampak perubahan yang ketara yang berani dibuat oleh Tuchel. Gol yang aku rasa boleh jadi calon goal of the season lah, dari segi kesempurnaan geometri jaringan tersebut. Try yang cukup perfect sampai Hugo Lloris pun terpaku je melihat bola tu sempat cium tiang dan palang sikit sebelum masuk bergelora jaring weh. Hari tu lawan Brighton skor gol jarak jauh, maybe ada faktor nasib orang cakap. Tapi kali ni tak ada siapa-siapa berani cakap apa-apa lah, sebab Ziyech memang dikenali dengan long passing, dengan percubaan jarak jauh seperti ini. Soalannya, adakah Ziyech dah jadi player yang Tuchel tak boleh drop dari kesebelasan utama dalam sistem dia? Tapi jangan terpedaya kawan-kawan. Bukan setakat gol ni sahaja membezakan standard kedua pasukan, tapi perubahan taktikal Tuchel tu bagi aku adalah perbezaan paling ketara. Perbezaan world class manager dengan manager biasa-biasa adalah keberanian untuk merubah taktikal dalam keadaan tertekan dan membuktikan atas padang bagaimana ia berfungsi, walaupun selama ni Tuchel lebih gemar main back 3 kan? Dan back 3 pun selama ni dah cukup untuk mengalahkan Spurs. Tapi dia berani untuk mengubah. Thiago Silva sekali lagi dari situasi set piece yang diambil oleh Mason Mount, Silva meletakkan diri dalam kedudukan agak sempit dalam kawasan penalti. Tak macam mana dia cari juga ruang menanduk masuk gol kedua Chelsea. Ini mungkin turning point lah yang Tuchel perlukan selepas beberapa keputusan hambar, banyak seri. Bayangkan Chelsea main 18 game dalam 61 hari. Chelsea adalah tim yang paling banyak beraksi dalam segala penundaan COVID. Dorang je lah yang tak ada penundaan sebab EPL tak nak bagi. So bagi aku, form diorang bukanlah isu tetapi masalah faktor kepenatan. Seperti yang diluahkan oleh Tuchel tu, ada banyak kebenarannya. Bila kau kasih rehat 2 hari baru-baru ni, kau tengok diorang perform macam ni. Chelsea antara tim dengan jadual paling padat, orang international break, tapi diorang kena beraksi World Club Cup. Lepas tu FA Cup lagi, Carabao masuk final. Jangan lupa UCL akan datang. Mental weh. Tera mana pun squad kau akan ada impact. Satu lagi insiden ref yang bagi aku Harry Kane tak sepatutnya letak tangan dia dekat belakang Thiago Silva tu. Maybe akan ada yang cakap soft, tapi kita tak tahu kan impact Kane tolak Silva tu sampai terjatuh macam mana. Silva berlakon ke? Tapi dia simple lah, kau jangan letak tangan kau belakang. Kalau kau tak buat benda tu, confirm gol kau dikira. Tapi kalau kau tak buat benda tu, silap Silva tak jatuh kan? Dan mungkin gol tu tak dapat. So aku tak tahu nak cakap macam ni. Kali ni aku setuju dengan ref lah, kira gol batal. Jangan biar insiden tu menutup kelemahan Spurs. Dan selection yang agak pelik dari Conte langsung tak kompetitif dalam first half. Ibarat diorang ni macam happy je nak bagi Chelsea pegang bola dan diorang akan counter bila diorang rasa nak counter lah. Start second half, Chelsea berkali-kali menyerang kubu Spurs dan sebagai konteks, Kepa save cuma sekali je. Itu pun lepas dah leading 2-0 bila Chelsea dah drop momentum sikit sebab nak jaga kelebihan jaringan. Satu lagi insiden VAR, jangan lupa Doherty buku lali Malang Sarr. Dia boot babe. Itu pun antara koleksi kesilapan VAR minggu ni. Ini kira kemenangan pada waktu yang tepat lah untuk Tuchel kan. Sebab media baru ni kan banyak menekankan kedudukan dia sebagai pengurus Chelsea dalam bahaya. Sebab kalau ikutkan KPI Roman Abramovich ni, memang jenis tak sabar Tapi aku rasa sekarang ni Roman ni dah kira level sabar lah. Sebab kalau kau banding dia dengan owner Watford Gino Pozzo tu, yang baru pecat Ranieri, aku rasa dia lagi teruk. Sian orang tua tu, masuk lagi seorang, Roy Hodgson sekarang. First half kena kredit Jorginho dengan Kovacic, steady, banyak supply bola, kreativiti pada Mount, pada Ziyech, dari kiri dan kanan. Tapi macam aku cakap awal tadi lah, kau create chances banyak mana pun, kalau striker kau asyik miss, lepas tu nak salahkan orang lain, susah weh, tak boleh buat apa. Aku rasa dah masanya lah untuk Lukaku ni direhatkan sementara. Bagi chance dekat Werner. Aku bukan cakap sebarang Kau fikir balik dalam game ni first chance Lukaku, Mount kasih bola cantik,
Dia volley ke langit. Satu lagi dari belah kanan, aku lupa siapa yang deliver bola, tapi dia sepak angin. Satu lagi Ziyech hantar bola drive dari sebelah kiri, tapi si Lukaku ni pula tak siapa ajar dia sekolah mana dia pergi. Striker duduk dalam box kena mengelak. Itu yang Lukaku buat. Dah cantik bola drive Ziyech, Lukaku mengelak. Apa kejadah kau buat dalam kotak penalti tu kalau kau mengelak bola datang engkau? Hudson-Odoi ternyata lebih selesa main atas dari main wingback. So aku rasa kira macam satu message lah dia sampaikan kepada Tuchel bila dia lakukan assist untuk gol Ziyech tu kan. Kesimpulannya, intensity permainan Chelsea tu yang Spurs struggle nak handle, dan nampak lepas dah kena pun tak ada langsung sisa-sisa kebangkitan Spurs dalam game ni, membuatkan Conte terus belah masuk dalam stadium lepas game kan. Bajet maybe ada kebangkitan Spurs lah macam lawan Leicester hari tu kan, tapi standard terlalu jauh beza lah antara kedua-dua tim ni. Spurs kalau lawan Crystal Palace macam ni pun aku rasa dah kena ni. Man of the match, no doubt Hakim Ziyech, game changer dan quality gol dia. Okay geng, sekian saja recap saya minggu ini. Like, share, subscribe please geng. Aku pun tak tahu kenapa semua benda ni penting, tapi YouTube cakap penting lah untuk video aku capai lebih banyak orang. So tolonglah Ingat ni semua sekadar pendapat peribadi aku je. Jangan lupa komen dekat bawah, raikan pendapat berbeza, agree to disagree kalau perlu. Aku bukan pandit, aku bukan expert. Aku sekadar peminat bola sepak macam korang. This is Benih.